Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi bengkel elektronik kita. Hari ni saya nak buat short video lah berkenaan dengan resonator. Okey, resonator ni, apa kegunaan resonator? Okey, kita tengok banyak ni contoh ni kipas, kipas remote control kipas Panasonic. Okey, Panasonic FMY 143. Okey, di sini pun ada resonator. Okey, kalau kita tengok resonator ni biasanya dia akan diletak berdekatan dengan satu IC. IC kita tengok kan macam ni kan. Okey, biasanya IC ni adalah microcontroller. Microcontroller ni apa? Satu IC yang mana diprogramkan dalam tu apa yang dia perlu buat tugas dia. Okey, contoh macam remote control kipas ni. Okey, untuk bila tekan button off, frekuensi yang akan dipancarkan di infrared ni macam mana bentuk dia atau nilai dia, frekuensi hertz dia. Apabila tekan button 1, okey, ni button dia kan. Tekan button 1, berapa frekuensi, supaya penerima atau kipas tu faham apa yang kita nak. Speed dia 1, 2 dan 3. Microcontroller ni boleh jumpa dalam kebanyakan litar-litar elektronik sekarang ni. Microcontroller ni, jadi dia adalah otak pada litar microcontroller lah. Litar-litar barangan elektronik ni adalah otak pada barangan elektronik itulah. Jadi semua diprogramkan ni apa yang dia perlu buat. Jadi apa kegunaan resonator ni? Macam microcontroller adalah otak, resonator ni adalah macam jantung. Dia akan mengeluarkan frekuensi yang akan menghidupkan microcontroller. Jadi dia samalah macam orang juga. Macam microcontroller adalah otak, dan resonator ni adalah macam jantung. Dia akan bagi gelombang untuk menghidupkan microcontroller tu. Microcontroller ni kalau kita tengok, dia ada 4 perkara yang mana menghidupkan satu-satu microcontroller. Satu kalau tak ada, dia tak boleh hidup. Jadi barang-barang elektronik ni yang dikontrol oleh microcontroller, semua kebanyakan ada 4 perkara tu yang common lah, yang biasa. Apa dia? Satu adalah VCC ataupun supply ataupun VDD. Kemudian nombor 2 VSS ataupun ground. Jadi yang ketiga reset. Yang keempat adalah clock. Clock pemasa. Clock ni lah yang dibekalkan oleh resonator ni. Jadi kalau salah satu tak berfungsi, maksud dia kalau microcontroller rosak, masuk otak rosak pun, barangan elektronik atau elektrik tu yang kita gunakan pun tak boleh berjalan juga. Ataupun kalau resonator rosak pun, microcontroller tak boleh bekerja dan melumpuhkan barangan tu lah. So barang tu rosak jugalah. Jadi ini kegunaan resonator. Resonator ni dia kalau kita tengok contoh-contoh lain dalam ini adalah litar standing fan. Standing fan yang kita boleh kontrol kipas dia tu kiri kanan, kemudian apa semua. Ni pun ada microcontroller sini bawah ni, kontrol dia. Dan kita tengok di atas ni pun ada resonator juga. Resonator dia. Okey, ini resonator dia. Resonator ni biasanya dalam nilai megahertz. Megahertz. Okey, ni resonator dia letak kat atas lah. Dia akan letak berdekatan dengan microcontroller tu. Okey, ni pun microcontroller pun diprogram sesuai dengan litar ni lah. Contoh lain yang kita tengok, ini adalah outdoor, Mitsubishi punya aircon outdoor. Ni microcontroller dia, dan di sini ada resonator dia juga. So dia diletakkan berdekatan dengan microcontroller tu. Ada juga microcontroller yang tak perlukan resonator. Dia ada internal clock, diprogramkan dalam internal clock. Ada yang microcontroller yang menggunakan kristal untuk tujuan clock. Dia macam-macam lah. Ni apa ni adalah bilik kawalan hotel punya board kawalan hotel lah. Hotel punya ni lah. Sistem hotel lah, kawal lampu, kawal satu hotel lah. Ni microcontroller dia. Kemudian ni dia menggunakan kristal, bukan resonator, tapi still sama lah. Kristal pun
menghasilkan frekuensi juga. Sekejap lagi saya akan tunjuk contoh frekuensi macam mana yang kita akan measure sekejap lagi. Okey, ini kristal. Dan ada yang microcontroller yang menggunakan RC, resistor dan kapasitor untuk menghasilkan clock. Ada juga. So dia ada berapa sini, lebih kurang sini yang kita tengok sini ada 4 lah. Satu kristal yang besi ni, kristal pun ada jenis Ada kristal yang low high profile. Ini tinggi ni kita panggil high profile. Okey. Ada kristal yang rendah macam ni. Macam dekat ni Arduino ni. Ni kristal juga. Okey, 16 MHz 16 MHz. Kalau nampak tu ada 16 MHz. Ini kristal juga tapi dipanggil kristal low profile. Dan sama juga dia menghasilkan frekuensi juga untuk microcontroller untuk support macam inilah jantung untuk microcontroller. Okey. Jadi banyak barang elektronik menggunakan apa ni clock lah, clocking clock. Jadi kadang-kadang pakai resonator, kadang-kadang kita lihat dia akan pakai kristal, kadang-kadang kita lihat dia pakai RC. Kadang-kadang tak ada kristal atau RC, tak ada, dia menggunakan internal di program di dalam microcontroller tu. Okey, so sekarang ni saya akan tunjuk contoh contoh macam mana saya akan on ni. Ni saya kipas kipas. So saya measure kat sini lah. Saya measure sini. Nilai dia kalau tengok sini ada 4 MHz. Tak pasti nampak kecil sangat Dia punya ni kecil sangat. Dia 4 MHz. Kecil sangat, dia tak nampak pun Dia 4 MHz 4 MHz kalau nampak kat tu. So frekuensi dia akan berada sekitar tu lah. Kalau dia okey, berada di sekitar tu lah. So saya akan on. Okey, di sini saya ada scope. So ini power supply, saya akan on Saya dah set 3 volt. Bismillah. So saya dah set. Okey, so ini adalah frekuensi dia. Kalau tadi 4 MHz, di sini dia 3.98 lebih kurang lah. Dia akan di sekitar tu lah. Dan frekuensi dia dalam bentuk sine wave. Frekuensi dia dalam bentuk sine wave. Kita measure dekat kaki dia lah. Dekat kaki dia bawah tu. So frekuensi dia tu dalam bentuk sine wave lah. Sine wave. Jadi bila ada frekuensi ni, maksud dia dia punya resonator tu bekerja dengan baik lah. Okay. So lebih kurang kalau kita tengok kat sini ada simbol resonator. Dia buat simbol resonator kat sini. Nampak? Resonator punya simbol tu. Jadi dekat mana frekuensi dia kita boleh dapat? Saya lukis sekejap. Okay, kat mana frekuensi dia? Ni simbol resonator. Okay. Ni simbol resonator. Macam ni lah simbol resonator. Okay, biasanya kat sini ground lah, tengah-tengah ni ground. Di sini frekuensi lah. So kalau 4 MHz, kalau dia 4 MHz, 4 MHz, so boleh dapat di dua-dua kaki dah. Dua-dua kaki dah akan ada frekuensi macam ni. Di tengah-tengah ground lah. Ini biasanya kegunaan resonator, iaitu jantung bagi microcontroller, dan microcontroller adalah otak. So salah satu kalau rosak, memang alat barangan elektronik itu rosak lah. Jadi kadang-kadang kita tak dapat nak repair. Kita tak dapat nak repair pasal kerosakan pada microcontroller. Macam contoh macam ni. Saya dah ada banyak ni maknanya ni. Saya ada dah banyak ni kerosakan yang sama ya. Jadi saya nak confirmkan balik apa problem dia. So saya check memang resonator memang ada frekuensi. So microcontroller lah yang rosak. Padahal saya dah check komponen lain, LED okey. Kemudian ada driver dekat LED ni, driver transistor NPN ni yang akan drive frekuensi yang keluar daripada IC tu. Sepatutnya dia akan ke transistor ni akan bagi frekuensi tu pada besarkan frekuensi tu pada infrared ni. So infrared, transistor semua okey. Tak banyak komponen dalam ni komponen tak banyak sangat. Jadi microcontroller dah rosak. Jadi dia punya otak dah rosak. So rosak lah. Tapi saya boleh confirm yang resonator okey. Macam ni lah resonator punya frekuensi dia, sine wave. Jadi peralatan elektronik
kalau ada microcontroller, biasanya akan ada clocking sekali. Sama ada clocking tu dibuat dengan resonator, kristal yang macam saya tunjuk tadi, ataupun kombinasi R dan C, resistor dan kapasitor juga boleh. Ataupun kalau tak ada semua ni, dia ada internal clock. Maksudnya dia ada program internal clock dalam. Tapi mesti ada clocking untuk microcontroller. Jadi ini adalah asas lah untuk kita faham litar-litar untuk kita repair kalau ada sangkut paut dengan microcontroller lah. Sekian saya video ni ringkas saja untuk just sharing. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.